padat, sesak, kotor dan tidak terurus. Itu hasil tinjauan ke penginapan pekerja asing di beberapa negeri yang mendapati kemudahan disediakan, tidak mematuhi syarat ditetapkan mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, kurungan Akta 446. Akta 446 antara lain mensyaratkan majikan dan penyedia penginapan berpusat untuk memperoleh perakuan penginapan daripada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia sebelum premis dibenar dijadikan tempat tinggal atau asrama pekerja. Kegagalan mematuhi akta itu boleh didakwa dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM50,000 setiap kesalahan. Selain Akta 446, majikan dan penyedia penginapan berpusat juga diwajibkan mematuhi undang-undang dan peraturan berkaitan oleh pihak berkuasa tempatan atau PBT. Tinjauan di sekitar Lembah Kelang dan beberapa negeri mendapati rumah kongsi atau asrama disediakan majikan untuk pekerja asing masing-masing masih dalam keadaan sesak, kotor dan tidak terurus seperti ditetapkan Akta 446. Malah mereka juga bebas bergerak dan berhimpun tanpa mematuhi prosedur operasi standard atau SOP sehingga dikuatiri menjadi komuniti berisiko tinggi kepada penularan wabak COVID-19. Di rumah kongsi didiami pekerja asing di arah Damansara, Petaling Jaya. Kebanyakan pekerja asing dari Indonesia dan Bangladesh dilihat tidak mematuhi SOP seperti penjarakan fizikal dan penggunaan pelitup muka, terutama di ruang memasak dan makan. BH yang meninjau ruang dalam kontena penginapan itu yang dihuni 4 pekerja mendapati barang dan pakaian penghuninya berselerak. Tinjauan di beberapa rumah kongsi lain di Petaling Jaya, Selangor dan Kerinci pula mendapati kawasan berkenaan dikawal pengawal keselamatan dan hanya mereka yang mempunyai kad akses dibenarkan masuk. Di Sepang, kebanyakan kediaman di setengah kawasan di daerah itu didapati disewakan kepada warga asing termasuk yang bekerja di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA. Penduduk mendakwa ada antara kediaman diubah suai menjadi 4 hingga 5 bilik bagi menempatkan lebih 10 penghuni atau beberapa keluarga warga asing dalam setiap unit untuk berjimat membayar wang sewaan. Tinjauan BH ke Medan 88 dan hasil maklumat penduduk tempatan mendapati sebahagian kediaman diubah suai untuk menempatkan 4 hingga 5 bilik yang boleh memuatkan kira-kira 10 penghuni dalam setiap unit kediaman mereka. Pengawal keselamatan Muhammad Yusri Yusof, 40 tahun dari Taman Teratai, Bandar Baru Salak Tinggi berkata, masih ramai pekerja asing tinggal beramai-ramai dan tidak serik dengan kejadian kawasan itu dikenakan PKP diperketatkan atau PKPD akibat penularan COVID-19 tahun lalu. Di Bukit Mertajam, tinjauan BH di Bukit Tengah mendapati sesetengah penginapan pekerja asing dalam keadaan padat dan sesak. Sebuah rumah sepatutnya dihuni 8 orang, sebaliknya diisi sehingga 16 individu. Seorang pekerja dari Nepal yang hanya mahu dikenali sebagai Promis 30-an berkata, dia menetap di rumah disediakan majikannya itu sejak 6 tahun lalu dan mendakwa tidak berdepan sebarang masalah kerana ia hanya untuk mereka tidur dan berehat. Di Kulai, keadaan tempat tinggal pekerja asing di rumah kedai di Taman Desa Idaman Senai dipenuhi sehingga 30 warga Bangladesh di tingkat 2 dan 3 premis 3 tingkat itu. Bau meloyakan dapat dihidu dari tangga menuju tingkat 2 rumah kedai itu yang dipenuhi kasut penghuni berselerak di tangga. Kawasan yang lembap dan tiada aliran udara mencukupi menyebabkan kulat memenuhi dinding tangga, menimbulkan rasa jijik dan kurang menyenangkan. Memasuki tingkat 2 rumah kedai itu dapat dilihat berpuluh-puluh katil 2 tingkat disusun rapat sehingga ruang belakang tanpa dinding pemisah dan dipenuhi puluhan pekerja yang tinggal dalam keadaan yang bersesak. Ada yang sedang makan di lantai, ada yang berbaring di katil dan ada juga memasak di ruang belakang berapiran tandas. Hanya ada 4 tingkap di hujung unit rumah kedai tingkat 2 itu menyebabkan bau hapak dan hancing. Di Kuala Terengganu, tinjauan ke beberapa tempat penginapan pekerja asing pula mendapati ada terpaksa bersesak apabila bilik tidur kecil dihuni antara 8 hingga 10 orang, tempat mandi dalam keadaan menjijikkan dan kawasan sekeliling penuh sampah sarap. Tinjauan bersama pegawai Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Terengganu ke beberapa tapak projek pembinaan mendapati masih ada majikan ingkar mematuhi Akta 446, gagal menjadikan penginapan seperti ditetapkan. Di Alostar, BH melakukan tinjauan di rumah kongsi sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah yang dibina menggunakan papan dan kayu menempatkan kira-kira 30 pekerja Bangladesh dan Myanmar. Juga mendapati ia dalam keadaan kotor serta tidak terurus. Kedudukannya di tepi longkang dengan bekalan air disalur melalui tong besar dan elektrik ditarik dari pejabat tapak pembinaan. Longgokan dilihat di tepi rumah kongsi itu, manakala rumput tinggi dan ada pokok menjalar sehingga ke bumbung rumah.